Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So kita ada kat sini Lutfi dan Lutfil. Hadi. Kita ada dua orang Lutfi nama kat sini. So baik, terima kasih kerana mengikuti kelas online percuma Cikgu Mimi. So yang kita buat setiap minggu, setiap malam Sabtu daripada pukul 8 sampailah pukul 10 malam lah. Okey, untuk slot pukul 8 hingga pukul 9 cikgu fokus kepada topik-topik silibus tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Untuk yang kelas pukul 9 hingga pukul 10. So cikgu fokuskan kepada kelas-kelas tingkatan 4 dan 5 lah. Subjek yang cikgu tekankan adalah subjek matematik. Atau Form 4 dan Form 5 kita namakan sebagai matematik moden lah. Okay, right. Sekejap cikgu copy balik. Untuk kelas matematik moden. Tajuk tingkatan Okey, so hari ni cikgu akan buat ni lah tajuk Lutfi. Okey. So hari ni kita akan buat ataupun kita akan bincangkan macam mana nak jawab soalan berkaitan dengan ataupun asas kepada matriks lah. Cikgu tak ambil masa panjang. Cikgu pendek je sebab matriks cikgu pecahkan kepada dua bahagian. Iaitu asas matriks, minggu depan insya-Allah kita akan buat matriks satu lagi iaitu part yang kedua di mana dia akan melibatkan persamaan ataupun penyelesaian persamaan linear lah. Okey, macam tadi siapa yang mengikuti kelas tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 1-nya itu persamaan linear. Okey, so kita ada 3 kaedah untuk menyelesaikan persamaan serentak linear serentak iaitu graf, gantian dan juga penghapusan. Okey, so kita ada 3 jenis. Untuk matriks sepatutnya ada satu lagi. So matriks sana adalah salah satu lagi penyelesaian untuk menyelesaikan persamaan linear serentak lah. Okey, so siapa nak ambil SPM, so awak akan ada 4 pilihan. 4 pilihan penyelesaian linear serentak kat sini. So masa siapa yang ambil tingkatan 1 sampai tingkatan 3, awak just belajar sampai 3 metod je lah. So sekarang kita ada 4 metod untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, baik. Slideshow. Okey, matrix. Okey, so matrix ni apa? Okey, matrix dari segi definisi atau jenis matrix ni adalah definisi dia adalah nombor yang disusun dalam baris dan lajur dalam bentuk kurungan kotak. So baris dan lajur yang ditulis dalam kurungan lah. So terdapat 4 jenis matrix yang awak akan belajar. Okay, untuk tingkatan skop tingkatan 4 dan 5 ni iaitu matriks baris, okay. Kita ada matriks lajur, matriks segi 4 sama dan matriks segi 4 tepat. Okay, ada 4 jenis matriks yang awak akan belajar. Okay, bila kita cakap mengenai matriks, okay, komponen utama dalam matriks ni adalah baris dengan lajur. Okay, baris dengan lajur. So lajur ni dari mana? Lajur ni daripada atas ke bawah. Okay, atas ke bawah ni kita panggil sebagai lajur lah. So masuk kat sini, kita ada 2 lajur. Baris ni daripada kiri ke kanan. Okay, so kiri ke kanan kita panggil sebagai
baris lah. Dekat sini kita ada berapa baris? 1, 2, 3 baris. Okay, kita ada 3 baris, 2 laju. So kalau kita nak tentukan peringkat-peringkat dalam matrix ni, senang je. Iaitu baris darabkan dengan laju. Okay, baris dengan darab dengan laju. So baris kita ada 3. Okay, laju kita ada 2. So maksudnya matrix ni adalah, peringkat matrix ni adalah 3 darab dengan 2 lah. Okay, 3 darab dengan 2. Okay, so kalau kita cakap matrix baris, so dia matrix dia baris je. Dia tak ada ni. Okay, so kalau kita tengok matrix baris ni, peringkat yang kita ada dalam 3, 9 dan 1 ni, okay, peringkat yang kita boleh buat adalah 3 darabkan dengan 1. Okay, ini matrix 3 darab dengan 1. Sama juga kalau matrix laju. Matrix laju bermaksud, sekejap. Bukan 3 darab 1 terbalik Okey. 1 darab dengan 3. Peringkat matrix adalah 1 darab dengan 3. Okey. Satu baris, 3 laju. Okey, kita ada 3 laju kat sini. Okey, kita ada 3 laju iaitu 3, 9 dan 9, itulah laju dia. Baris kita ada 1 saja kat sini. 1 baris saja. So, kalau matrix baris maksudnya dia punya matrix, peringkat matrix dia adalah 1 darab 3 lah. Untuk matrix laju pula, matrix dia macam ni. Negatif 6, negatif 3 ke bawah 6. So maksudnya dia ke bawah lah nombor dia. So maksudnya matrix laju ni adalah baris dia 2, laju dia 1. So maksudnya 2 darab dengan 1. Okey. Lepas tu kita ada matrix segi 4 sama. So segi 4 sama, dia punya peringkat matrix dia. Okey, peringkat Okay, kita ada namakan peringkat. So peringkat matrix dia adalah 2 darab dengan 2. Okay. So peringkat matrix segi 4 sama adalah 2 darab dengan 2. Dia boleh lebih lagi. Kalau masa contohnya awak nak akan masuk ke asasi sains kan. Awak belajar tingkatan 6. Awak akan belajar juga matrix. Dinamakan sebagai matrix 3 darab 3. Itu lagi besar lagi lah. So lagi banyak lagi dia punya peringkat asas, peringkat matrix dia. Lagi banyak lah. Lagi susah lah. Okay. So yang keempat kita ada matrix segi 4 tepat. Okay. Matrix segi 4 tepat kita ada kat sini. Kita ada baris dia 2. Okay. Baris dia 2. Baris dia 2. Okay. Laju dia kita ada 1, 2, 3. So maksudnya 2 darabkan dengan 3. Okey. 2 darabkan dengan 3. Okey, baik. So terima kasih kerana yang join. Kat sini kita ada 4 orang. Okey. 4 orang dalam grup untuk tingkatan 5. Kita kata 4 yang tingkatan 5 lah. Cikgu fokuskan. Okey. So sebentar tadi cikgu dah buat untuk kelas tingkatan 3. Okey. Tingkatan 1, 2 dan 3. So ini kita buat untuk tingkatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi fokus malam ni untuk SPM, cikgu fokus kepada pelajar tingkatan 5. Iaitu topik kedua form 5. KSSM cikgu gunakan KSSM bukan KBSM Okey. So KBSM exam dia adalah pada 22-21 Februari ni. Okey. So abang-abang awak yang akan menghadapi ujian SPM, doakan mereka supaya berjaya. Walaupun mereka banyak onak dan durinya. Kepada pelajar-pelajar SPM Cikgu Mimi doakan agar pelajar SPM ni berjaya. Walaupun awak tak boleh survive, awak kena belajar online. Cikgu tahu awak rasa susah, sukar. 1 tahun awak tak pergi sekolah. Tapi cikgu doakan, Cikgu Mimi doakan agar pelajar-pelajar SPM yang sedang melihat di Facebook Cikgu Mimi ni, cikgu doakan semua pelajar-pelajar SPM cikgu berjaya dengan cemerlangnya. Dalam semua subjek, cikgu doakan kamu semua. Okey, baik. So untuk yang pelajar SPM tahun ni,
kita akan belajar sampai hujung tahun. InsyaAllah lah. Okay. Mungkin hujung tahun, mungkin tak tahu. Mungkin kita extend lagi. Cikgu tak boleh jangka. Okay. Tapi kemungkinan dia samalah. So dalam bulan 11 macam tu mungkin ada SPM. Harap tak ada lah berlaku apa-apa peningkatan yang mendadak. Okay. Okay, itu adalah jenis dengan definisi matriks lah. Okay. So, right. So, kita ada soalan ni. So, kita ada beberapa matriks, jenis matriks ni. Okay. So, kalau yang pertama tu, kita ada matriks lajur kan. So, kita nak tahu dia punya baris dia berapa. Okay. So, baris dia ada berapa ni? Okay. Baris kita ada 1, 2, 3. So, maksudnya kita ada 3 baris. Okay. Yang B tu maksudnya baris Okay. So, warna biru kita ada 1 lajur. So, maknanya lajur dia adalah 1. So, peringkat dia cikgu boleh tulis peringkat warna hitam lah. Ataupun peringkat dia warna hitam. Warna hitam. Okay. So, peringkat dia adalah 3 darabkan dengan 1. Okay. So, maksudnya peringkat untuk matriks soalan pertama ni, so kalau orang tanya ni peringkat dia apa? Saiz matrik dia peringkat dia apa? 3 darab dengan 1. Okay. Okay. Untuk kedua, kita ada baris dengan laju. So, baris kita ada 1, 2, 3. So, kita ada 3 juga baris dia. Okay. Kita warna biru, kita ada laju 1, kita ada 2 laju. So, maksudnya laju dia ada 2. Maka, dia punya peringkat apa? Peringkat dia adalah 3 darabkan dengan 2. So, 3 darabkan dengan 2. Okay. Baik, 3 darabkan dengan 2. Okay. Untuk yang ketiga ni, ini dia bukan sebagai matriks segi 4 sama kan? Kita belajar tadi kan? Okay. So, kita ada baris dia 2. Okay. Baris dia ada 2. Okay. Lajur dia kita ada 1, 2. So, maksudnya 2 juga. So, maka peringkat matriks dia adalah 2 darab dengan 2. Okay, ni asas je. Asas kepada macam kita nak tahu peringkat dia. Okay. Okay, next nanti kejap lagi kita akan masuk kepada operasi lah. Okay. So, cikgu nak lengkapkan last kali kita ada -501 ni. So, baris dia ada berapa? Okay, baris kita ada 1. Okay, baris kita ada 1. Laju kita ada berapa ni? Okay, laju kita ada berapa? 1, 2, 3. Okay, kita ada 3. Maka peringkatnya kita boleh tulis sama dengan 1 darabkan dengan 3. Okay, ini adalah di mana dia punya baris dan laju dia bergabung untuk membentuk peringkat matriks. Kita tak cakap, okay, ni matriks ni saiz berapa. Tak, matriks ni kita ikut peringkat. Itu dah dia punya luas ataupun banyak mana elemen-elemen dalam baris dengan laju ni dalam matriks. Okay? Baik. Ini simple je. Okay. Kita pergi kepada operasi matriks. Okay, kita pergi operasi tambah dululah. Okay. Biasanya operasi tambah ni dia kena tambah dengan matriks yang mempunyai peringkat yang sama. Kalau contoh kita tengok sini yang pertama tu kita ada matriks segi 4 sama kan? Matriks segi 4 sama iaitu 2 darab 2. Okey, so maksudnya kalau dia nak tambah, dia kena tambah dengan matriks yang mempunyai peringkat yang sama iaitu 2 darab 2 juga. So dia tak boleh darab dia tak boleh tambahkan dengan matriks yang berlainan berlainan peringkat. So tak boleh So kalau kat sini kita tengok kita ada 1, 3, 0, negatif 8. Okay. So 1 ni akan tambahkan dengan 2. Okay.
satu akan tambah dengan 2 ikut tempat dia. Okay, kalau tempat dia yang pertama, kena tambah dengan tempat yang pertama. Kalau tempat yang kedua, tempat yang kedua. Okay, contohnya kita ada 3. 3 pasangan dia apa? Pasangan dia negatif 4. So maksudnya kat sini 1 tambahkan dengan 2, 3 tambahkan dengan negatif 4. Okey. 3 tambahkan dengan negatif 4. Kosong pasangan dia apa? Kosong pasangan dia 9 lah. So kosong tambah 9. So yang ni kita ada negatif 8. Tambahkan dengan 3. So kita dapat negatif 8. Tambahkan dengan 3. So pasangan dia. So bila kita tambahkan. So kita akan dapat. Last metrik dia akan dapat peringkat yang sama juga. Iaitu 3. 3 tambah negatif 4. So kita akan dapat negatif 1. Ni dapat 9. Yang ni kita dapat negatif 8 tambah 3. So dapat negatif 5. Okey. So terima kasih kepada pelayar Facebook page Cikgu Mimi. Okey. So terima kasih kerana mengikuti kelas online percuma yang cikgu bawa khas daripada IC tajaan daripada IKAK Team Solution dan juga cikgumimi.com. Okey. So penaja utama kita adalah cikgumimi.com dan IKAK Team Solution. Okey. So kita ada yang soalan kedua ni, soalan pertama, ni soalan kedua. Okey. Soalan kedua pun libatkan tambah. So sekali lagi cakap against benda yang sama untuk operasi tambah. So kita kena dapat peringkat matrik yang sama peringkat matriks yang sama. Dia tak boleh berbeza-beza peringkat. Contohnya kat sini kita ada 3 baris, so 3 darab dengan 2. Okey, cikgu buat warna merah lah senang. Okey, so ni peringkat dia 3 darabkan dengan 2. So belah kanan pun sama juga, kena buat 3 darab dengan 2. Dia tak boleh 3 darab 2, 2 darab 3. Tak boleh untuk operasi tambah saja. Operasi pendaraban dua matrik kejap lagi cikgu akan terangkan macam mana kita boleh gunakan untuk menyelesaikan matrik ni. Okey. So, tambahkan 7 pasangan dia adalah negatif 4. Okey, 7 pasangan dia negatif 4. So, maksudnya 7 tambah dengan negatif 4. Okey, 7 pasangan dia, 7 tambah negatif 4. Lepas tu negatif 3 tambah dengan 8. 2 tambah dengan 1. Negatif 1 tambah dengan 0. 5 tambahkan dengan negatif 5. Okey, 6 tambahkan dengan negatif 3. Okey. So, apa kita buat kat sini? Tambahkanlah. 7 tambahkan negatif 4. So, kita dapat 3. Negatif 3 tambah 8 dapat 5. Okey, 2 tambah 1 dapat 3. 5 tambah negatif 5. So, maksudnya 5 tolak dengan 5. So, jadi sifar lah. Okey, 6 tambah tolak 3. So, maksudnya 6 tolak 3. Negatif 1 tambah 0. So, dapat negatif 1 kat sini. 6 tolak 3. So, kita dapat 3. So, jawapan matrik terakhir adalah 3, 5, 3 negatif 1, 0, 3. Okey. 3, 5, 3 negatif 1, 0, 3. So, ini adalah matriks 3 darab 2 yang kita tambahkan lah. Okey. Kalau melibatkan operasi tambah, dan satu lagi jadi kita buat operasi tolak pun sama, kita kena gunakan peringkat matrik yang sama. Tak boleh peringkat matrik yang berbeza. Okey, cikgu nak wawarkan. Lupa cikgu nak beritahu kat tingkatan 1 untuk pukul 8 hingga pukul 9 tadi. Oh, cikgu perasan. Okey, untuk esok, cikgu akan bawakan kita akan bawakan kelas online percuma tapi untuk subjek sejarah. Okey, so subjek sejarah ni akan dikendalikan oleh cikgu subjek sejarah yang popular, dinamakan sebagai Cikgu Syafirul. Kalau awak cari nama Cikgu Syafirul, memang terkenal dengan subjek sejarah dia.
Okay. So esok dia cakap dia akan mengajar mengenai topik tingkatan 1. Itu berkaitan dengan zaman batu lah. Okay. So kemungkinan lah zaman batu, cikgu tak pasti lagi sebab dia tak bagi lagi dia punya perancangan dia ataupun tajuk topik yang akan di-cover untuk malam esok. Tapi apa yang dijanjikan tepat pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, tebak sejam saja, subjek sejarah daripada Cikgu Syafirul. Cikgu Syafirul ni dia duduk dekat Puchong. Okay. So jauh dia Puchong, dia bagi ni online, kita buat kelas online kan. Kat mana-mana kita boleh buat kan. Tapi dia datang daripada Puchong. So siapa yang berminat untuk mengikuti kelas online sejarah esok pukul 8 hingga pukul 9 malam. Okay, next. Okay, next. Tadi cikgu cakap dia operasi tambah dan tolak, dia mesti menggunakan apa cakap, peringkat metrik yang sama. Sama juga yang sini, melibatkan tolak pun sama, kena melibatkan operasi ataupun peringkat metrik yang samalah. Okay, macam tu. Ingat, tengok contoh di sini kita ada 2 darab 2 dengan 2 darab 2. So kena samalah. Peringkat metrik dia kena sama. Okay, baik. So kalau kat sini, kalau kita boleh tolakkan, so bermaksud 1 tolakkan dengan negatif 1. Okay, 1 tolakkan negatif 1. Negatif 4 tolakkan dengan 5 pasangan dia. 3 tolak dengan 3. 5 tolakkan dengan negatif 4. Okay. So last kali kita akan dapat 1 tolak 1. Tolak darab tolak jadi tambah. 1 tambah 1 dapat 2. Negatif 4 tolak 5 kita dapat negatif 9. 3 tolak 3 dapat sifar. 5 tolak 4. So tolak darab tolak dapat tambah. So 5 tambah 4 dapat 9. So akhir jawapannya 2 negatif 9 kosong sifar 9 sifar 9. 2 negatif 9 sifar 9. Okey, boleh? Setakat ni operasi tambah dan tolak lah. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua ni kamu boleh salin. Okey, kamu salin dan jadikan dia sebagai homework lah. Salin dekat sini kepada yang mengikuti cikgu secara Facebook, di Facebook Cikgu Mimi. So boleh salin yang soalan nombor 2 ni. Tadi nombor 1. Ini adalah soalan nombor 2. Okey. So tu salin, nak salin soalan nombor 2, salin. Okey. Jadikan dia sebagai kerja rumah lah. Okey. So kalau ada sebarang pertanyaan, boleh je call dengan Cikgu Mimi. Cikgu Mimi talian 019 okey 277 8489. Okey. Cikgu ulang balik 019 277 8489. Okey. So bagi yang internet dia tak mencapai tahap yang diinginkan, so kadang-kadang kita akan terganggu lah. Biasalah kelas online ni terganggu kan. Okey, tak ada masalah pun. So kalau nak tu pun bolehlah berhubung ataupun pergi ke Facebook Cikgu Mimi. Awak boleh tengok balik live cikgu bawakan daripada kelas online ni. Okey, boleh? Okey. Baik, untuk anak murid cikgu yang berada di dalam ni. So kita ada siapa ni? Okey, kita ada Batisha, kita ada Lutfi, kita ada Adam Haris. Okey, terima kasih kerana join ni kelas Cikgu Mimi, kelas online matematik percuma yang ditaja khas oleh cikgumimi.com dan juga Iqra Team Solution. Okey. So far Batisha macam mana? Okey. Faham tak? Ini senang sikit daripada bab 1. Okey, tak apa. Memang pun. Batisha cakap, okey, ini sangat senang. Bab ni sangat senang. Tapi
Kadang-kadang ada juga student yang lupa macam mana nak buat prosedur kan. Okay, cuba minum dulu Okay, baik. Okay, baik. So, kita pergi kepada level yang seterusnya, iaitu melibatkan penolakan dan juga ada algebra tertentu lah. Okay, so maksudnya kat sini, kita kena carikan dia punya matrik yang sama lah. Okay, kalau 4, dia punya pasangan dia adalah 1. Dan pasangan sama dengan dia adalah 3. Okay, nak senang, apa kita buat? Kita cari benda yang kita nak lah. Okay, kat sini, benda yang kita nak adalah X. Pasangan dia mana? Pasangan dia adalah 3. Dan sebelah sini pasangan dia negatif 2. So, bermaksud kat sini, yang warna merah tu, so 3 tolak dengan X sama dengan negatif 2. Cek pasangan dia senang. Dia tak payah buat ambil semua kan. Okay, so 3 tolak X, so dapat 3 tolak X, so jadi negatif X sama dengan negatif 2 tolak dengan 3. Sebab dia positif, pindah ke belah kanan jadi negatif. So negatif X sama dengan negatif 5. So X sama dengan 5 lah jawapan dia. Okay, untuk yang kedua, kita ada warna, cikgu pakai warna hijau lah. Hijau kita ada negatif 2 tolak Y, pasangan dia negatif 3 dan pasangan satu lagi 7. Okay, bermaksud negatif 2 tolak Y tolak negatif 3 samakan dengan 7. Okay, so negatif 2 tolak Y tambah 3 sama dengan 7. So negatif Y sama dengan 7 tambah 2 tolak dengan 3. Okay, negatif Y sama dengan 9. 7 tambah 2, 9. 9 tolak 3, 6. 6. So Y sama dengan negatif 6. So maksudnya X sama dengan 5, Y sama dengan negatif 6. Okay. Okay, ini simple je, directnya. Okay. Okay. So, kalau melibatkan darab, macam mana pula? Okay. Kalau contoh kat sini kita ada 5 kan? Kita ada 5 ni. So, maksudnya kita darab masuk je. Okay. Dia darab bukan darab 2 matrix Ni darab operasi macam biasa, darab biasa je. So, maksudnya 5 darab dengan 1. 5 darab dengan 2. 5 darabkan dengan negatif 2. 5 darab dengan 3. Maksudnya kita kembangkan je nilai-nilai dia situ. So maksudnya ini stay kan 11, 4, negatif 5, 3. Tambahkan dengan 5 darab 1 dapat 5. 5 darab negatif 2 dapat negatif 10. 5 darab 2 dapat 10. 5 darab 3, 15. So kalau kita tambahkan dia, so kita dapat 11 tambah 5, 4 tambah dengan negatif 10, negatif 5 tambah dengan 10, 3 tambahkan dengan 15. Okay. So then last kali kita dapat 16. 4 tolak tambah tolak jadi tolak. 4 tolak 10 dapat negatif 6. Negatif 5 tambah 10 dapat negatif, silap. Dia negatif kan. So dapat 5 saja. Okay, 3 tambah 15 kita dapat 18. So maka akhir jawapan dia adalah 16, negatif 6, 5, 18. Okay, so maksudnya kalau jumpa dengan 5, kena darabkan lah. Sama juga konsep yang ni. Pun sama darabkan. Semua kena darabkan lah. Darabkan, ni pun darabkan, ni pun darabkan, ni pun darabkan dengan 1/5. So far kita akan dapat kat sini, kita dapat 1/5 darab 15 dapat 3. 1/5 darab negatif 25 dapat negatif 5. 1/5 darab 10 dapat 2. 1/5 darab 5 dapat 1.
1/5 darab 10 dapat 2. Ini negatif negatif 2. 1/5 darab negatif 20 dapat negatif 4. So ini adalah jawapan dia untuk kalau kita ada nombor yang kat depan tu. Just kita darab masuk saja je. Tak perlu kita nak risau-risau, oh ke nak kena darab apa ni. Tak ada. Tak perlu. Okay. Baik. Ni simple matrix. Okay. Ni boleh buat sebagai homework lah. So boleh salin. Kalau siapa nak salin, buat sebagai homework. Okay. So kat sini kita ada 2. Just kita darabkan dia lah. Kita cari pasangan dia kat sini. Kita nak pasangan dia Y kan. Pasangan Y apa? 10 dan 6. So maksudnya 10 tolak dengan 2 darab Y dapat 2Y sama dengan 6. So dan kita akan dapatlah nilai Y dia berapa. Sama juga kalau kat sini kita ada X. So X pasangan dia adalah 3. So pasangan satu lagi negatif 10. So maksudnya X tolak dengan 2 darab 3 dapat 6 sama dengan negatif 10. So macam ni kita boleh selesaikanlah benda ni directly. So tak perlu nak kena kembangkan apa ke semua, kita just kembangkan yang 2 ni saja. Okay? Boleh? Okay. Last but not least, sebelum kita habiskan kelas sikit, cikgu nak terangkan mengenai pendarapan 2 matriks. Pendarapan 2 matriks ni sangat penting. Okay, pendarapan 2 matriks ni sangat penting. Sebab apa? Sebab dia soalan paling killer lah. Biasa student akan stuck kat sini untuk pendarapan 2 matriks. Okay, first thing first, kita kena kalau nak kena pasti matriks tu boleh didarab dengan 2 matriks atau tidak. Kita kena check dululah. Tapi check tu biasanya dalam soalan confirm dah dapat kan. Tapi kalau soalan objektif, kebarangkalan dia akan bagilah. Dia akan saja menduga awak. Okay, matrik dia boleh pakai tak? Matrik ni boleh darab tak? Dia akan menduga awak lah. Okay. Jadi kita nak test. Kita nak semak dia boleh darab tidak. Okay, kita ada matriks 2 darab 2 kat sini. Dan kat sini pun ada 2 matriks darab 2 juga. Okay, ada 2 matriks. Okay. So, apa hasil matrik ni? Okay, so kita ada 2 darab 2 dan 2 darab 2. Untuk pastikan kedua-dua matrik ni boleh didarab atau tidak, kita kena tengok nombor yang di tengah-tengah ni. Okay, sama tak? Di belakang dan di depan ni. Kalau sama, bermaksud dua-dua matriks ni boleh didarabkan. Dan jawapan dia adalah akan menghasilkan peringkat 2 darab dengan 2. So 2 darab dengan 2. So kita dapat peringkat 2 darab dengan 2. Sama juga yang belah sini. Kita test kat sini kan. Matrik ni adalah baris dia 2. Lajur dia 3. So maksudnya matriks dia adalah 2 darabkan dengan 3. Satu ni matrik dia apa? 3 darab dengan 1. Okey, kita tengok sama tak di tengah-tengah dia? Okey, sama 3. 3, 3. So hasil dia, jawapan dia adalah 3, 2 darab dengan 1. So dia akan dapat jawapan matriks 2 darab dengan 1 lah. Dia takkan lebih dapat 3. Okey, 2 darab 1. Okey. So cikgu ada tips macam mana kita nak jawab matriks ni, matriks pendarapan 2 matriks ni dengan simple, dengan mudah. Okey, simple je kat sini. Okey, kita ada matriks tu kiri dan kanan kan? Okey, kat sini kita buat left, yang ni kita ada right. Okey. Untuk left, okey. Okey, kita ada kiri dan kanan kan? Okey, kiri dan kanan. Kiri di bawah ni. Kiri warna left and right kan? Okey, untuk left kita ambil baris. Okey. Yang ni kita ambil laju. Okey, ikut dia punya teknik dia. Belah kiri left baris, belah kanan laju. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, baris dengan baris, baris, baris. Laju, laju.
Okay. So apa kita buat kat sini? Kita buat tambah. Okay. Buat tambah. Metrik dia 2 darab 2 kan? Okay. Metrik dia 2 darab 2. Okay. Okay. Metrik 2 darab 2. Okay. So kat sini, apa kita buat kat sini? Baris laju. Okay. 0, 8. Laju dia 2, 7. Kat sini pun 0, 8. Tapi kita ubah kat sini laju dia negatif 3, 3. Okay. Ni pun sama. Sini. Bawah dia 6, 1. Belah kiri baris. Laju dia 2, 7. Okay. 2, 7. Dan di sini pun sama. 6, 1. Okay. 6, 1 baris sebelah sini kan. 6, 1. Laju dia negatif 3, 3. Okay. So macam mana kita nak dapatkan dia punya ni? Okay. Dengar baik-baik. Okay. Kita buat ni. 0 darab dengan 2. 7 darab dengan 8. Okay. 0 darab 2 tambah. Lepas tu tambah. Yang ni kita darabkan. Ni darabkan 2 tu. Antara 2 tu kita darabkan. So 0 darab 2, 0. Tambahkan dengan 7 darab 8 dapat 56. 56. Okay. 7 darab 8, 56. So yang sini 0 darab negatif 3. So, dapat 0. Okay. Didarab. Ni 3 darab dengan 8. Didarab. Yang ni in between tu dia tak tambah. So maksudnya 0 darab negatif 3, 0. Tambahkan dengan 3 darab 8, 24. Okay. Okay. Next, kita proceed kepada sini. Ini dengan ini kita darabkan. Okay. Ini dengan ini kita darabkan. Ini kita darabkan. Ini kita tambahkan. Okay. So, 6 darabkan dengan 2 dapat 12. Tambahkan dengan 7 darab 1, 7. Okay, ini pun sama. 6 darab negatif 3, 3 darab 1. So ini darab. Ini darab. Ini tambah. So, 6 darab negatif 3. So, dapat negatif 18. 3 darab 1 dapat 3. Okay. So, just darab antara macam kipas kan. Kipas dia. So, dapat. Just kita tambahkan. And then, kita akan dapat 56, 24, 19 dan negatif 15. So 56, 24, 19 dan negatif 15. So bermaksud kita tak payahlah pening-pening kepala. Padahal kan student ni student KBSM lah paling ni. Dia kata, cikgu macam mana nak darab cikgu? Okay. Ini cara dia. Cara daripada SPM KBSM pun sama. Benda yang sama cikgu ajar. Benda yang sama kalau melibatkan pendapan dua matriks. Apa kita buat? Buat macam ni. Okay. Baris tengah laju. Baris belah kiri, left, dan laju belah kanan, right. Okay. Itulah cara dia untuk buat pendapan dua matriks lah. Okay, tengok contoh kedua tu. Okay, contoh kedua. Sekarang saya cakap baris left, right kan. So, baris yang ni laju. So, baris. Okay. Baris dengan laju. Okay, dekat sini kita ada ni. Yang mana? Okay, kat sini kita ada baris dengan laju ada 3. Dia special sikit lah. Nak kira kan. Baris dengan laju. Biasanya 2 dengan 2 tu senanglah sikit. Tapi kalau libatkan lebih daripada tu, kena ni lah sikit. Kena buat tambah juga. Tapi dia ada special case sikit. Okay. Kat sini. Okay, baik.
So baris panjang sikit, laju. Okey. Baris laju. Ya. Oh, dia satu je laju dia. Laju dia satu je. Okey, laju dia satu-satu je lah. Okey. Baris laju. Okey. So masukkan nilai-nilai dia. Okey, kita ada 1, 8, negatif 4. Okey. 1, 8, negatif 4. Okey, yang laju dia 3, negatif 5, negatif 1. Okey. 3, negatif 5, 1. Okey. So ni pun sama. Kita ada 3, negatif 1, 2. Yang ni kita ada 3, negatif 5, negatif 1. Okey. So masuk dekat sini. Okey, kita tutuplah warna hitam ni. Okey. Sama dengan 1 darabkan dengan 3. Ni 1 darabkan dengan 3. Dengan ni, dengan 1 darabkan dengan negatif 4. Ni pun sama. 8 darabkan dengan negatif 5. So, kita akan dapat 1 darab 3, 3. Okey. 8 darab negatif 5 dapat. Okey, in between kena tambah. In between ni kena tambah. So, maksudnya tambahkan dengan 8 darab negatif 5 dapat negatif 40. Okey. Dan lagi satu, negatif 1 darab negatif 4 dapat tambah juga dengan 4. Okey, sebab dia negatif 1 darab negatif 4. So, positif 4. Pun sama juga yang kat bawah ni. 3 darab dengan 3. So, kita dapat 9. Tambahkan dengan negatif 1 darabkan negatif 5. So, kita dapat 5. Dan negatif 1 darab dengan 2. So, dapat tambah negatif 2. Okey. So, maksudnya, last sekali, kalau kita tambahkan, so kita dapat 3 tambah negatif 40 tambah 4. Okey. So, apa tu? Agaknya. Kena kira lah sikit. So, 3 negatif 40 tambah 4. So, dapat negatif 33. Okey. 9 tambah dengan 5 tolak 2. So, dapat 12. Okey. So, maksudnya jawapan dia adalah negatif 33, 12. Okey. So, untuk matriks 2 darab 3 dengan 3 darab 1 ni dia agak berbeza sikit lah. Tapi basically dia kena darab in between dengan itu lah. So, macam 8 kita darabkan dengan negatif 5. Okey. Boleh? So, cikgu harap ilmu yang cikgu bagi malam ni bermanfaat. Sekurang-kurangnya adalah satu pembaharuan ataupun peningkatan dari segi pemahaman kamu mengenai matriks lah. Tak kisahlah pendapat 2 matrik ataupun matrik. Okey. Baik. Okey, baik. Untuk kelas minggu depan, cikgu akan go through lagi matriks juga. Tapi kita bagi advance sikit lah. So, mungkin akan ada matrik songsang. Kita ada matrik identiti dan juga kita ada lagi satu penyelesaian persamaan linear menggunakan kaedah matriks. Okey, so kita ada 3, matrik ni sangat besar bab dia. Okey, kemungkinan masuk untuk SPM banyak. Dia sangat besar bab matriks ni. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih kepada